Menarik hari ini ialah berkenaan satu lagi misteri. Ia kerap kali berlaku di sebuah kawasan yang terletak di Sarawak, lebih tepat lagi di antara kawasan Bario, Palungan dan Gunung Murut. Kalau titik di antara tiga kawasan ini dicantum, ia akan membentuk sebuah segitiga. Disebabkan kehilangan misteri di sini tiada jawapan, ini disamakan dengan sebuah lagi kawasan yang dikenali sebagai segitiga Bermuda. Maka dengan apa yang berlaku dan juga bentuk segitiga, ia diberikan gelaran sebagai segitiga Borneo. Hai guys, selamat kembali ke Kubigo Bigo. Anda bersama saya Ekram dan hari ini kita akan merungkai sebuah misteri yang berlaku di dalam negara kita sendiri. Kita akan melihat misteri yang pernah terjadi di sini dan kisah legenda yang mungkin memberikan gambaran kenapa ini semua terjadi. Ini adalah misteri segitiga Borneo. Tapi sebelum kita kenal dulu apa itu segitiga Borneo, kita kenal dulu apa itu segitiga Bermuda. Kalau cakap pasal segitiga Bermuda, bukan benda yang asing lagi bagi kita di Kubigo Bigo. Dikenali sebagai segitiga Bermuda ataupun Devil's Triangle. Kawasan ini terletak di barat Lautan Atlantik. Titik pertemuan terletak di antara Florida di Amerika Syarikat, Pulau Bermuda dan juga di Puerto Rico. Kawasan segitiga Bermuda ini sering dikaitkan dengan misteri-misteri paranormal. Kononnya, di dasar kawasan tersebut ada perkampungan iblis. Apa tidaknya, sejak Perang Dunia Pertama dan Kedua lagi, banyak yang dilaporkan pesawat ataupun kapal laut yang melalui kawasan ini hilang tanpa jejak. Tanpa penjelasan, hanya meninggalkan misteri. Disebabkan kehilangan misteri inilah, maka ramai yang membuat spekulasi mereka sendiri. Ada juga yang mengaitkan kawasan segitiga Bermuda ini sebagai pangkalan makhluk asing ataupun pangkalan rahsia tentera sesebuah negara. Itu segitiga Bermuda yang terletak jauh di tengah-tengah lautan. Kembali kepada topik utama kita, segitiga Borneo. Ini pula terletak jauh di dalam kawasan pedalaman, diliputi oleh hutan tebal dan kawasan yang bergunung ganang. Suhu di kawasan ini juga sejuk dalam sekitar 14 Celsius sehingga 16 Celsius. Di antara yang menggerunkan di sini ialah keadaan cuaca dan tiupan angin di sekitar boleh berubah dengan sekelip mata, menyebabkan pesawat yang lalu lalang sering hilang kawalan. Dengan itu, banyak kes-kes helikopter yang terhempas dilaporkan di sekitar kawasan segitiga Borneo ini. Mari kita lihat satu persatu kes yang pernah terjadi di sini. Tragedi Pastor Caleb Besar dan juruterbang Gabriel Buja. Pada 17 Julai 2003, kita menyaksikan kes pertama helikopter terhempas di segitiga Borneo. Seorang pastor yang bernama Caleb Besar dan Kapten Gabriel, seorang juruterbang pesawat 206 Bell helikopter, adalah mangsa yang terlibat di dalam nahas tersebut. Mereka di dalam perjalanan ke sebuah tempat ibadat yang terletak di puncak Gunung Murut. Tapi malang bagi mereka, hanya 2 km dari tempat mereka bertolak, helikopter mereka hilang kawalan dan terhempas. Menurut laporan kes, semasa mereka di dalam perjalanan, cuaca waktu itu agak teruk, angin kencang, kabus tebal dan ini yang membuatkan juruterbang sukar untuk melihat laluan yang mereka sepatutnya ikut. Disebabkan itu, helikopter yang mereka naiki terlanggar pokok-pokok di sekeliling, menyebabkan helikopter mereka terhempas. Menjadikan ini kes helikopter terhempas pertama di kawasan segitiga Borneo. Tapi ia tidak berhenti di situ. Kes kedua melibatkan ahli politik Sarawak. Lebih kurang setahun selepas tragedi Pastor Caleb Besar, satu tragedi menyusul lagi, kali ini pada tahun 2004. Apa yang pelik, bulan yang sama hanya tahun yang berbeza. Tragedi ini menggegarkan seluruh Borneo kerana misi pencarian helikopter dan penumpang-penumpang ini mengambil masa yang agak lama. YB Dr. Jusen Sakai ingin membuat lawatan untuk meninjau kawasan yang sesuai untuk projek empangan hidroelektrik di daerah Bakalalan, Sarawak. Lawatan ini disertai oleh pengurusi Majlis Pembandaran Pedawan iaitu Lawrence Ting, Ketua Pegawai Eksekutif SECCO Roger Wong, seorang kontraktor iaitu Datuk Markus Raja, dua orang jurutera iaitu Jason Ng dan Ling Tian Ho. Dan juruterbang helikopter tersebut adalah Kapten Samsudin Hashim. Kesemua mereka bertolak dalam helikopter Bell 206 Long Ranger dari Bario pada waktu tengah hari untuk menuju ke Bakalalan. Perjalanan yang sepatutnya mengambil masa hanya 20 minit ni bertukar menjadi tragedi. Bila pada 3 minit pertama, selepas mereka bertolak dari Bario, helikopter yang mereka naiki terputus hubungan dengan menara kawalan dan terus hilang.
Kejadian ini menggemparkan semua yang berada di menara kawalan sebab ia berlaku hanya dalam masa 3 minit selepas berlepas. Apa yang membuatkan ini menjadi semakin misteri, laluan helikopter pada waktu itu juga didapati tidak mengikut laluan asal yang ditetapkan oleh Jabatan Penerbangan Awam. Dan antara yang membuatkan misi mencari sukar ialah kedudukan geografi tempat ini yang bertebing curam, bergunung ganang dan diliputi oleh hutan tebal. Misi mencari bermula rumit dan menjadi rumit dari hari ke hari. Ada ketika ia seperti terhempas dan hilang begitu sahaja. Dengan itu mereka terpaksa untuk meminta bantuan negara luar seperti Indonesia dan Australia yang memiliki teknologi mengesan canggih seperti helikopter PC-3 Orion yang mampu mengesan menggunakan infrared. Lebih 20 pesawat yang dilengkapi dengan alat-alat canggih, misi pencarian masih lagi menemui jalan buntu. Dengan itu, timbullah spekulasi yang kononnya helikopter itu mungkin tersembunyi di alam gaib. Itulah sebab kenapa ia tidak ditemui. Ini memaksa mereka untuk mendapatkan bantuan pakar alam mistik. Dan akhirnya, usaha mencari berjaya bila ia ditemui pada 29 Julai 2003 dengan kesemua mayat masih ada di sana. Hasil siasatan mendapati punca nahas helikopter ini disebabkan oleh cuaca yang buruk dan angin yang kuat di sekitar kawasan Gunung Murut menyebabkan ia hilang kawalan dan terhempas. Kes seterusnya adalah pesawat Nuri yang berlaku pada tahun 2004. Kes helikopter terhempas tidak berhenti di situ. 2 bulan selepas kejadian tadi, ada sebuah lagi kejadian. Tapi kali ini, ia melibatkan pesawat jenis Nuri yang membawa 10 tentera di dalam perjalanan menuju ke Bekelalan. Sebuah kawasan yang tidak termasuk di dalam segitiga Borneo, tetapi terletak hanya bersebelahan. Mereka di dalam misi menghantar bekalan kepada kumpulan tentera yang ditugaskan di sempadan Malaysia-Indonesia. Helikopter yang dinaiki ditiup oleh angin yang sangat-sangat kencang, membuatkan pesawat hilang kawalan dan terhempas. Insiden ini menyebabkan 3 daripada 7 mereka meninggal dunia, manakala 7 orang lagi cedera parah. Kisah legenda Gunung Murut. Sehingga kini, kisah kehilangan helikopter selama 20 hari itu masih menjadi satu misteri. Ada yang percaya semua itu disebabkan oleh kerosakan teknikal dan keadaan cuaca di sekitar kawasan Gunung Murut. Tapi sebenarnya ada legenda penduduk tempatan yang ramai percaya mungkin ada kaitan dengan misteri-misteri yang berlaku di sini. Menurut penduduk asal di kawasan Gunung Murut, mereka percaya aktiviti paranormal memang benar-benar wujud di kawasan itu. Menurut legenda penduduk tempatan, di sekitar kawasan Gunung Murut dihuni oleh roh-roh orang yang dahulunya berbangsa Lun Bawang. Di kalangan roh-roh ini ada sebuah roh penunggu yang menetap di puncak Gunung Murut dikenali sebagai Uka, di mana Uka memelihara 2 pengawal berbentuk anjing yang bersaiz sebesar anak kerbau. Ada seorang lagi penunggu yang bernama Putri Rimba. Putri Rimba tinggal di sebuah kawasan yang dikenali sebagai Rock Garden. Di mana Rock Garden ini terletak adalah di bahagian kaki Gunung Murut. Ada satu ketika, sekumpulan pelancong dari China mendaki Gunung Murut pada waktu malam. Ketika mereka masih dalam perjalanan mendaki, salah seorang dari kumpulan pelancong mahu membuang air kecil. Disebabkan tidak dapat menahan, dia mengasingkan diri tanpa memaklumkan kepada sesiapa dan pergi ke kawasan semak untuk membuang air kecil. Tidak lama kemudian, rakan-rakannya yang lain perasan dia hilang. Misi pencarian besar-besaran dilakukan, tapi sehingga sekarang pelancong itu masih lagi tidak ditemui. Dengan itu timbullah spekulasi di antaranya yang dikaitkan dengan sejarah legenda di Gunung Murut itu sendiri. Menurut legenda penduduk tempatan, selain daripada roh penunggu seperti Uka dan Putri Rimba, ada juga roh-roh orang seperti Ruran Ulung, Padan Liu Burung dan Upai Semaring. Ruran Ulung ni dipercayai seorang wanita yang sangat cantik pada suatu ketika dahulu. Manakala Liu Burung adalah seorang jejaka yang sangat tampan. Upai Samaring pula adalah seorang pahlawan pada suatu ketika dahulu di mana dia mempunyai kuasa gaib yang membolehkan dia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam sekelip mata. Upai Samaring ini juga dipercayai adalah seekor raksasa di mana bekas tapak kakinya dan beberapa artifak yang lain pernah ditemui di kawasan Long Mio, Long Pasia dan beberapa lagi kawasan di sekitar Gunung Murut. Walaupun di sekitar kawasan Gunung Murut ni mempunyai kisah legendanya yang tersendiri,
Tetapi tiada siapa yang dapat mengesahkan adakah kisah-kisah legenda ini ada kaitan dengan misteri yang berlaku di sekitar kawasan tersebut, sehingga kan ia digelar sebagai segitiga bermuda. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah topik menarik kita pada hari ini. Sebuah tempat yang disamakan dengan segitiga bermuda tetapi digelar sebagai segitiga Borneo. Mungkin anda ada pengalaman yang anda pernah dengar tentang kawasan ini, ataupun anda sendiri pernah melalui pengalaman-pengalaman mistik ketika berada di sini. Tinggalkan kisah-kisah anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada setiap hari. Jangan lupa ikut giveaway kami. Caranya mudah, semak link di description di bawah, jawab soalan daripada kami dan pemenang-pemenang bertuah akan dipilih secara rawak. Apa-apa pun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gubi-gubi go, menarik setiap hari. Space is open to us now. Our eagerness to share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space because whatever mankind must undertake, free men must take it. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project